Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton setia Spotlight Tanpa Prejudice. Malam ini anda akan bersama dengan saya, Adlin Aman Ramli selaku hos anda untuk kita membincangkan apakah perkara-perkara menarik yang berlaku dalam industri kita. Mari kita saksikan apakah topik dan juga kupasan untuk Spotlight minggu ini. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang ke Malam Anugerah Festival Filem Malaysia ke-31. Edisi ke-31 Festival Filem Malaysia baru saja melabuhkan tirainya semalam. Dipelopori Persatuan Wartawan Hiburan atau IJA pada 1980, acara tahunan bertaraf nasional hasil inisiatif kerajaan melalui FINAS ini menjadikannya anugerah perfilman tanah air paling berprestij. Dikenali sebagai FFM, ia bukan saja bagi mengiktiraf kecemerlangan industri filem dan karyawan tempatan, malah kembali sebagai jenama yang bermatlamat memperkukuh usaha, memperkasa jaringan strategik domestik dan antarabangsa seraya membudayakan semangat mencintai filem tempatan. Sudah tentu pengkarya menagih selepas FFM apa langkah seterusnya. FFM 31 dengan tema Citra Sinema membawa manifestasi sinema Malaysia yang berinspirasikan keunikan serta variasi cerita, identiti dan nilai tempatan dengan impak pembikinan dan penontonan sejagat merentas sempadan. Kala pengkarya tentunya mengharapkan seiring matangnya FFM ada jalan dilorongkan untuk mengangkat seni tanah air ke tahap berikutnya. Timbul perdebatan apabila industri dilihat masih dihambat isu, misalnya dalam kekangan bajet dan penapisan. Sambil menyingkap kemenangan pada FFM 31, persoalannya, apakah misi dan hala tuju yang ingin dicapai pada masa depan? Di mana nilai dan ertinya trofi atau gelaran yang dimenangi itu? Atau adakah ia tidak lebih daripada keraian yang gah hanya buat satu malam? Itu dia tuan-tuan dan puan. Kita akan memperkatakan tentang Festival Filem Malaysia ke-31 yang baru saja berlangsung semalam dengan segala kemeriahannya. Dan dalam festival tersebut telah diberikan 28 penganugerahan. Dan malam ini kita akan mengambil ruang untuk menjemput dua orang pemenang anugerah untuk bersama-sama dengan saya di studio ini dan juga dua orang tetamu secara virtual untuk berceritakan tentang Festival Filem Malaysia ke-31. Mari kita saksikan siapakah tetamu-tetamu Spotlight pada minggu ini. Baby, one more. Ada orang mati tau. Tapi kena tahu lah. Yang bezakan artis dengan orang biasa. Kau buat apa lagi kat sini? Mana kau dapat pisau tu? Kan aku dah cakap tak ada siapa. Jangan tipu aku! Tuan-tuan dan puan, bersama-sama dengan saya di studio adalah pelakon lelaki terbaik Festival Filem ke-31, Zul Arifin. Assalamualaikum Zul. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama dengan Spotlight pada malam ini. Dan seorang lagi sebelah kiri saya, penerbit filem terbaik Festival Filem 31, Amir Muhammad. Bukan untuk Amir Muhammad. Amir, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Spotlight pada malam ini. Okey, terima kasih. Malam ini adalah malam untuk meraihkan kesemua pemenang-pemenang festival filem, tetapi kita hanya mampu mendatangkan dua orang saja secara fizikal di studio ini. Dan kita nak meraihkan Zul dan juga Amir dan juga award yang korang bawa ni. Okey, mari kita mulakan dengan Zul. Aku nak tanya Zul. Ya. Semalam aku berkesempatan untuk menonton tu secara live. Dan kita memang melihat keterujaan dan kegembiraan Zul yang telah pun terakam dan disaksikan oleh seluruh penonton-penonton di Malaysia.
Tolong elaborate kegembiraan dan keterujaan kau pada malam tu, Zul. Silakan. Saya alhamdulillah. First of all, kita tak diberitahu pasal nomination. Kita tak tahu. So kita tak tahu top 5, kita tak tahu anything. So saya hanya dapat tahu yang sangka terlibat daripada PC lagi. Press conference itu buat sangka terlibat. Lepas tu bila kita tengok, kita tahu yang 55 filem tercalon. So rather than kita nak ingatkan, nak tahu, mungkin dia orang nak umumkan top 5. Tapi yang kita dapat tahu top 55. Oh, itu ada. So bila top 55 dia jadi macam macam mana tu. Tapi tak apa, kita datang, kita dapat tahu juga yang sangka masih ada dalam tu. So it's okay, kita pergi, but bila bagi saya, bila dah sampai ke start mula nomination ini, saya rasa saya lagi excited bila saya dapat tahu, sebab saya Remy belah kiri saya, Kak Bil belah kanan saya. So bila Remy menang, saya rasa saya lompat dulu. Saya lompat dulu. Tapi itu pun jadi macam satu petanda yang baik tu. Betul. Saya tengok, bagi saya macam bila saya shoot dengan dia on set, saya tahu daripada awal lagi saya dah cakap dalam skrip ni bagi saya Remy ni dia punya role ni award winning role. Itu saya dah cakap masa script reading lagi. Saya cakap it's award winning role ni. But and then alhamdulillah bila Remy dah start, dah menang and everything semua, lepas tu saya cakap dah start, saya tengok Abang Faizal Hussein, Zahra Jacqueline dah keluar semua, and then bila dia umumkan top 5 untuk pelakon lelaki, first kali nama saya. Terus cakap, sudah. Saya dah, sudah. Saya dah tak nak pergi mana dah. Terus cakap, macam ni tak kena. Dan bila nama saya diumumkan, habis lah macam biasa lah. Terbang habis semua benda. Aku tengok cara, kalau kita perasan, kita tengok Zul Arifin naik, and then dia betulkan tricep, bicep kau semua naik tu. Ambil mood. It's almost like bila kau pegang award tu, macam kau telah berjaya mengangkat 300 kilogram tu, heavyweight punya lifting tu. Saya alhamdulillah sangat, especially bila kita tengok dia punya award presenters kat depan tu. And then, saya just happy because for me, this is prestigious punya. Betul. Prestigious punya. This is the best award yang saya tak boleh imagine yang saya tak tahu. Saya dalam diri saya one day insya-Allah dalam kerjaya aku, insya-Allah. I can only hope. Hopefully ada kot. Ada peluang. Alhamdulillah. Saya tiba-tiba and then for that project, one particular project, Remy dah menang. Saya dah dapat. Saya pergi je, saya bagi speech, saya pergi belakang sekali. First thing saya cari cakap mana Remy. Mana Remy? Sebab dua-dua dapat dua-dua dapat cakap mana Remy. Saya pun terabur dah apa saya cakap. So, and then saya tunggu sekejap. Elok saya nak pergi, dia cakap, Remy tengah interview kat atas. And Kabir pun menang. Saya cakap, Kabir pun menang. Kabir belakang saya pun menang. Saya cakap, that's it. Bersepah lah Remy, bersepah lah. Yes, okay. Go. Amir, macam mana pula dengan Amir? Amir maknanya, sama juga macam tak ada, kita sebaris juga. Sebaris juga. Tak ada final, tak ada finalis kan. Dia macam open je tu, over 50 over movies kan. Jadi malam tadi tu terkejut tak first tengok bahawa Roh tu tersenarai sebagai top 5 sebelum menang tu? Agak terkejut juga. Tapi sebelum tu pun ada beberapa award yang dimenangi. Jadi antara terkejut dengan tak terkejut lah. Sebab kalau itu kategori pertama, mungkin akan terkejut. Tapi bila sampai-sampai je ke hall, kami diberitahu ada 2 award dah dimenangi masa di kapet merah sebelum masuk hall pun. So rasa macam, dah ada 2. So in a way rasa 2 tu cukup lah. Macam tu. 2 tu cukup lah. Tetapi bila diumumkan the best movie, macam mana kau? Perasaan dia agak menggembirakan, of course. Menggembirakan Ya, menggembirakan. Ya. Saya tak nafikan ada rasa gembira di situ. Okey. Tapi overall rasa bersyukur lah sebab akhirnya filem ni yang sebenarnya dah siap 2 tahun, dah tayang 2 tahun lepas. So rasanya macam perjalanan dia dah berakhir lah di sinilah. Macam tu lah. Dan dia berakhir dengan nota yang tinggi. Macam highlight macam tu. So macam tu lah. Jadi saya nak tanyakan kepada kedua-dua ni. Maknanya award yang paling akhir adalah best movie. Jadi aku nak tanya ni, adakah macam Zul, of course lah engkau akan bersandar kepada Sangka, dan Amir pun akan bersandar kepada Roh. Dan kedua-dua filem ni dalam kategori-kategori yang sebelumnya agak kompetitif, sudah memenangi beberapa benda tu. Amir, bila engkau diumumkan, maknanya Roh, ada tak engkau terfikirkan yang mungkin
mungkin Sangka kot ataupun filem lain kot. Ya, mungkin sebab semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Betul. Semuanya mungkin. Zul. Saya definitely saya best filmnya kategori best ni. film. Saya duduk kat belakang tu, kita just saya dengan Kabir said, look, since Remy dah pergi interview, kita just wait for best film because kita dah dapat for actor and director and then kita tunggu for best film. So saya niat kat belakang lah, saya dah memang nak crash party lah kat itu. Kalau saya just get ready je, saya cakap look. And then bila dia umumkan filem, cakap okay, kita not us. Saya cakap okay. Okay, kita je accept benda tu, and then for me it's just that look, daripada awal lagi saya tak pernah letakkan diri saya masuk projek itu secara individu. For me it's always like a team. So kita pre-pro, kita buat, saya involve pre-pro, saya suka libatkan di pre-pro, saya nak tahu everything semua. So saya nak tahu dia pergi macam mana during shooting, post production kalau saya ada peluang, saya pergi. So saya nak tahu, and then after that dah habis tu, a year later maybe bila nak tayangkan, I'm always dekat depan. So kita nak orang team player. Yes, for me saya tak boleh jadi macam look, I'm not here just to take this, take that, then ciao. Saya tak boleh. So for me it's like the minute saya involved dengan that project, it's not over yet. So kita akan pergi sampai ke habis. Kalau tayang tu sampai habis tayangan, habis-habisan. So whatever it takes to nak dapatkan sambutan. And then bila kita dapat tahu pula bonus bila masuk dalam film festival. Yang kita tak tahu. Pergi mana pula? Pencalonan itu ini. Kita dah migraine dah. Saya semalam baru keluar hospital. Saya keluar hospital 3 hari saya stay hospital. Saya cakap, look, doktor ini saya cakap, look, I gotta go tonight. Pasal apa, Amir? Saya for blood pressure. I see. Blood pressure. And then bila dapat tahu, kita malam ni lagi dah tak membantu kita blood pressure. Saya cakap, aku ni lagi kan dudak-dudak yang. But alhamdulillah, saya pergi, saya sincerely, saya happy for Remy, saya happy for Kabir, saya happy because kita orang satu projek. Ya, dan kita feel happy juga untuk filem of course, Roh. Mek, yang menariknya, Mek, macam saya perasan antara awak punya komen yang awak berikan, kemungkinan dia bukan dia adalah satu penghargaan daripada Festival Filem Malaysia terhadap filem Roh. Sebab filem Roh is not a big budget movie, it's a small story, small production, but did travel beberapa festival di luar yang lain. Tolong komen sikit, Amir, tentang penghargaan yang diberikan kepada filem Roh ni sebagai satu penghargaan yang kau sendiri sebab akui. rasanya saya ditanya kenapa filem Roh menang, dan jawapan sejujurnya saya tak tahu sebab saya bukan berada dalam panel juri, obviously, dan tapi pada saya mungkin dia pengiktirafan kepada pasukan yang muda, yang director kali pertama, DOP pun kali pertama, dan art director pun dari kali pertama. So rasanya tim yang mungkin mereka pernah buat iklan, pernah buat music video, tapi pertama kali mereka terlibat untuk hasilkan sebuah filem cerita. So lebih kepada nak menggalakkanlah semangat sebegitulah. Mungkin okay, Amir, aku percaya engkau banyak travel and pergi kepada festival-festival di luar, dan kita percaya setiap festival dia ada dia punya filosofi dan beberapa format ataupun konsep yang cuba nak dibangunkan. Adakah engkau merasakan festival filem ke-31 yang lepas ni dengan satu filosofi yang baru untuk mengangkat potensi-potensi generasi muda filmmaking macam yang kau explain tadi tu? Engkau agree on that ke ataupun macam mana? Mungkin juga sebab sekali lagi terserah kepada siapa barisan juri tahun itu. Sebab berbeza kalau festival luar, setiap tahun juri dia mungkin berbeza dari segi penganugerahan, tapi tim curatornya agak sama, agak konsisten. Baru so, mereka kita mendapat satu konsistensi. Boleh nampak identiti sesebuah festival. So kita tahu jenis filem mana yang mungkin masuk Cannes mungkin atau masuk Berlin. Tapi Festival Filem Malaysia dia bersifat anugerah nasional. Jadi dan juga dianjurkan oleh kerajaan. So dia ada falsafah dia sendiri, ada politik dia sendiri, dan kita tahu ada macam-macam kontroversi yang tersendiri yang berkait dengan FFM sejak dia ditubuhkan. Sebab tu dia jadi satu yang tak boleh dijangka. Dia sangat unpredictable. Jadi tak boleh dijangka, mungkin jadi tak konsisten, you know. Zul, kau bersetuju tak, Zul? Macam kalau kau faham apa yang kita katakan tadi tu. Kita dalam wawasan kita nak meletakkan filem kita road to Oscar, meletakkan filem kita pada level global dan ini, kita perlukan
konsistensi dari segi kita punya filosofi, teknik dan kaedah untuk betul-betul membangunkan kita punya filem nasional. Zul, ada apa-apa yang kau nak tambah tentang No, saya from my point of view, it's true. Apa saya agree everything. But saya as an actor, my point of view and my main objective is to get rakyat Malaysia punya trust. Walaupun saya berlakon dalam filem ataupun series untuk TV, my objective to get rakyat Malaysia punya trust. And then my objective sangat-sangat simple, to make them smile and then terhibur apa saja yang kita sajikan dekat screen TV, cinema punya screen. So for me, whatever it takes, everybody akan datang dengan masing-masing punya creativity sendiri. It's sometimes it could be very extremely subjective. But for me, you cannot be to make people smile and put a smile or audience punya tengok dia terhibur no matter what. And then it's just kita dalam filmmaking. So objective macam mana sekalipun my objective as an actor, I just want to make them feel good. And they smile and then they terhibur. And as an actor saya pegang situ daripada dulu lagi. So for me it's about trust. So it's hard to get, to be honest, it's hard to get people to watch TV. And then especially nak park their car and nak go to the cinema lagi, and jadi macam kita nak really get that trust so for me saya pegang dekat situ. Bercakap dengan kau ni, dengan kau punya determination, bila kau cakap tentang kau involved dalam pre-production and everything. Yes. And kau dulu pernah menyandang pelakon harapan ya. Yes. And then after how many years old? 7 tahun lepas. 7 tahun lepas. 7 tahun kemudian dia become the best actor. So that journey saya rasa determination kau sangat konsisten. Yes. Daripada kau kurus sampai kau macam sadar macam ni pun that's the determination. Bagi. Itu Zul yang kita kenal, dan kau deserve that Zul. Tahniah peribadi secara peribadi. Dan saya pun Amir, saya sempat menonton Roh, dan kita memang melihat kelainan yang memang ada pada Roh dari segi identiti, jenis penceritaan dia dan sebagainya. Okey. Kita akan berbincang lagi seterusnya bersama dengan, of course, the handsome Mr. Hero Zul Arifin dan juga the best producer of filem Roh selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti seketika, tapi kita saksikan sedikit rakaman dan BT daripada hasil Festival Filem Malaysia. Kembali selepas ini. Pelakon wanita terbaik FFM 31, pemenangnya adalah Tinji Lee, filem The Garden of Evening Mist. I would like to share this award with everyone else involved in this project, as they are the souls behind this movie, whom had full dedication and professionalism, allowing my performance to shine to its fullest. Pemenang anugerah pelakon lelaki terbaik FFM 31, Zul Arifin, filem Sangkar. Pertama sekali terima kasih kepada Primeworks, Astro Shaw, MM2, Infinitus, definitely Gayatri Sulim Pilih, KB, Remy, tahniah, tadi menang, Alhamdulillah. Kepada semua yang menyokong filem Sangkar, it's about family, forgiveness, willpower. So, bagi saya Sangkar ada dalam diri kita semua. Pemenang anugerah pengarah terbaik FFM 31, pemenangnya adalah, it's about time bro, KB Bhatia. Thank you, the jury, KKMM, Finas, Infinitus, Primeworks, Astro Shaw MM2. A special thank to Gaia, Zul, Remy, Mira, my cast crew, the MMA fraternity, for their guidance, inspiration, and all the blows they take for us in the cage. Pemenang Anugerah Filem Terbaik Festival Filem Malaysia 31. Pemenangnya adalah filem Roh, Kuman Pictures Sendirian Berhad. Tahniah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak juri FFM. Terima kasih kepada pengarah kami, Emir Izwan. Dua penerbit wanita hebat
Eli Sheikh dan Shizrin Saleh. Sepatutnya dia orang berada di sini. Sebenarnya dia orang yang buat kerja. Kerja saya bagi ucapan je. Baik, tuan-tuan dan puan, masih lagi bersama dengan tetamu di studio kita, Zul dan juga Amir. Kita membincangkan tentang post Festival Filem Malaysia ke-13. Amir, keberanian awak sebagai seorang penerbit dalam produksi kecil lah, Kuman Pictures. Apa-apa pun kau adalah kuman terbaik yang pernah dilahirkan kat Malaysia ni. Okey. Dari dalam kategori filem. Amir, kau punya vision dan wawasan meletakkan, memberi ruang dan meletakkan harapan kerjaya pembikinan filem kau sebagai penerbit. Of course, the trust involved, investment. Kau meletakkan mereka sebagai ayam tambatan kau untuk penerbitkan filem-filem sekecil tetapi mempunyai kerjaan besar seperti Roh ni. What is the philosophy ataupun kau punya formula yang memang kau dah terapkan dalam Kuman Pictures? Dia tak ada formula. Tak ada. Sebab dia bukan sesuatu yang dicipta dalam makmal. Okey. Tapi ia sesuatu yang bergerak secara organik dan yang paling penting kita suka apa yang kita buat. Sebab kalau kita tak suka apa yang kita buat, kenapa kita buat? Baik kita cari kerja lain kan. So walaupun ada macam-macam cabaran, so inilah kejaya yang dipilih. Jadi bak kata Hajah Fauzianawi, bila kita dah masuk, kita buat je lah. Kita layan je lah sampai habis. Itulah dia. Amir Muhammad yang aku kenali. Aku kenal lama dah Amir ni. Dia Amir ni dia. Engkau punya gerakan daripada dulu memang aku tahu engkau punya cara berfikir yang lain. Dan semalam kau telah membuktikan bahawa engkau punya whatever formula ataupun resepi pendekatan kau secara organik ke tidak telah pun membuahkan hasil dan kita mendoakan yang baik-baik je untuk Kuman Pictures dan seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti yang dijanjikan, selain daripada Zul dan juga Amir yang berada di studio, kita ada dua virtual pemenang yang akan kita bawa bersama dengan Spotlight kali ini. Bersama-sama dengan kita sekarang, kita berikan ucapan selamat datang kepada pelakon wanita, pembantu wanita terbaik FFM 13, Junaida Lojong. Tepukan untuk Jun. Terima kasih Jun kerana bersama dengan Spotlight. Sama. Okey, dan seorang lagi, kita punya producer dan director juga ni, Aril Abu Bakar, penyandang anugerah khas juri untuk Festival Filem 13. Aril, tahniah untuk anda. Terima kasih. Terima kasih bersama-sama dengan kita. Kita ada Malaysia punya Best Actor dan juga Malaysia punya Best Producer sekali ini. Aril, tahniah untuk anda kerana anda telah pun menggondol anugerah khas juri untuk filem Grand. Apakah perasaan dan juga excitement yang berlaku semalam tu? Kongsikan. Saya semalam saya tak terfikir pasal kemenangan apa-apa lah kan. Saya tak terfikir pasal anugerah sebab saya dijemput untuk ke festival tu pun saya dah rasa baik lah kan. Sebab saya first time buat filem. So tak expect filem saya akan ada dalam pencalonan lah, dan ada 8 pencalonan macam tu. Dan kita orang dapat anugerah khas daripada juri. So saya rasa saya nak tahu siapa juri-juri tu. Itulah dia. Kita kat sini pun memang kita tertanya-tanya siapakah juri-juri. Tapi saya rasa Aril, maknanya juri-juri kita untuk Festival Filem Malaysia ke-31 kali ini, dia membawa semangat untuk melihat ruang-ruang generasi baru dan juga konten-konten berbentuk baru yang dilahirkan. Okey? Dan anda tersenarai dan kita mendoakan benda ni akan menjadi sumber galakan kepada Aril untuk menerbitkan lagi karya-karya. Anda first time director tapi pun maknanya Geran sudah pun memberi impact bukan saja di Malaysia tetapi di luar negara. Amir nak komen sikit tentang filem Geran sebagai pembikin filem low budget yang ni. Ya, saya suka, saya tonton di Pawagam dan saya suka protagonis perempuan yang boleh melawan. Ya betul. Dahsyat tu karakter dia. Saya tengok dia kepak-kepak. Aku cakap, ini kalau Zul ni Zul boleh makan ke? Boleh makan. So itu satu yang segar lah. Ya, okey. Alright. Cuma ending dia tergantung sebab saya tunggu sequel. So kita orang semua tengah tunggu sequel. Dia ada dia punya sequel tu. Okey, dan keduanya, kita punya pelakon pembantu wanita, Jun ni, Zul, aku tak tahu kepasan kita. Ini adalah wife kepada best actor kita juga ni, Mr. Namron. Jun ni saya kenali dia dulu masa
90-an dulu. Beliau ni adalah pelajar dan juga professional dancers yang terbaik ni, Junaidah ni. Kan? Jun, beberapa beberapa tahun lepas Jun telah dianugerahkan pelakon harapan. Sama juga macam Zul, dan semalam dianugerahkan pelakon pembantu wanita terbaik. Saya nakkan Jun punya komen dan beri sedikit imbasan tentang macam mana dulu dianugerahkan pelakon harapan dan semalam dianugerahkan pelakon pembantu terbaik. Silakan Jun. Saya tak sangka sebenarnya. Saya memang tak sangka dan kita tak tahu pun top 5 siapa. Yang memang tak ada rasa macam datang tu untuk bertanding ke apa, tapi just datang untuk nak memeriahkan ajalah. Yang kita tahu filem Roh ada tersenarai. Jadi memeriahkan ajalah majlis. Memang tak sangkalah. Jun, abang nak tanya, abang dah tengok filem Roh tu, tapi bila tengok watak Jun ni kan, nak tahu. Dia ni sebenarnya watak syaitan ke, iblis ke, bayangan ke apa ni? Watak yang Jun bawakan tu. Watak ni memang, watak ni sebenarnya itu yang membuatkan saya memang betul-betul berminat untuk involve dalam filem Roh. Sebab watak dia sangat-sangat tricky. Saya sendiri susah untuk nak interpret watak Tok ni. Dan saya buat kajian yang Tok ni adalah iblis, setan yang menyerupai manusia. Jadi tapi bahayanya sebab mana pula setan saya nak refer ni. Awak boleh refer dekat Namron je. Namron dia ada kesaitanan dia juga. Okey, Jun. Nak tanya Jun, Jun beberapa kali juga digandingkan dengan husband dia Habi Namron dalam adakah itu sekarang ni macam best ke atau rasa macam apa kelebihan pro and cons berlakon dengan Namron ni, best actor? Sekarang ni dah rasa alamak dengan dia je kan. tak. Saya dengan dalam Roh ni pun sebenarnya secara tak langsung. Kalau diikutkan watak Namron tu pelakon lain. Jadi dia menggantikan pelakon yang tak dapat buat. Jadi itulah tiba-tiba dapat sekali lagi. Kalau boleh tak nak lah asyik dengan dia je. Sekali-sekali nak lah juga dengan Zul Arifin lah. Dengan Namron. Dekat rumah dengan Namron. Adik saya ada. Betul. Adik saya ada Namron. Alamak. Biasalah. Okey, saya nak kembali sedikit kepada Ariel. Ariel, anda mungkin dari segi anda punya daripada konsep ataupun pendekatan ataupun limitation anda membuat filem-filem yang berbajet kecil ni, macam art house punya bajet, B budget dari segi bajet kan. Dan anda sekarang ni bersama dengan Amir Muhammad. Aku tak pasti sebelum ni kau pernah bersama dengan Amir Muhammad ke tidak sebelum ni? Tak pernah. Jadi Ariel, maknanya engkau pun producer, dia pun producer dan kau dah tengok filem Roh, filem yang seangkatan macam filem-filem Geran ini menggondol anugerah, you know. Ada apa-apa soalan kau nak tanyakan pada Amir ni kalau Amir nak share dengan kau anything? Please. Sebab macam kita tak ada apa orang panggil kita bukan studio besar kan. Maknanya kita nak buat filem tu sebab kita ada mission dia kan. So sebenarnya dia tak ada isu pasal bajet tu kecil ke besar. Maknanya nilai filem tu itu maknanya itulah. Maknanya kita buat dengan keadaan yang mampu dan apa yang kita boleh explore dengan bajet tu, maknanya itulah hasil dia yang semaksimum mungkin kan. So sebab saya saya dulu study dekat akademi TV3 dan saya tengok Amir Muhammad punya ni The Big Durian lah kan. So saya minat konsep indie ni. Saya lebih sesuai dengan cara kerja ataupun kalau independent ni dia cara kerja lain. Tak sama macam mainstream punya ni kan. Dan saya rasa saya selesa dengan keadaan apa yang kita buat sekarang ni. Amir, ada apa-apa nak tambah sikit, man? Ya ni terhadap Ariel. Pasal kalau kita tengok kalau kita tengok macam saya cakap tadi tu lah. Amir punya approach Kuman Pictures dan juga Ariel punya movies, kita tahu korang
independent producers dan jadi korang punya pelaburan korang tu lain. Korang pertaruhkan tu lain. Saya nak tanya sikit how dari segi proses korang memproduction designkan the story, the character design untuk filem Roh tu kalau Amir boleh share. Sebab lazimnya lah kalau filem tu kita tahu bajet dia besar, bajet dia kecil, kita tak boleh ada terlalu ramai pelakon. Dan kita tak boleh ada terlalu banyak lokasi. Dan juga tak boleh menggunakan effects, visual effects yang banyak. Jadi kita harus memberi penghususan lah kepada setiap watak. Setiap watak tu kena penting dan kena dibawa dengan bagus. Dan setiap lokasi tu kena hidup. Tak boleh lokasi yang macam tak meyakinkan macam tu. So kita, walaupun elemen-elemen tu tak banyak, kita pastikan sedaya mungkin setiap elemen yang ada tu sebaik apa yang kita mampu buat. Jangan cuba macam tiba-tiba ada 100 pelakon and then susah macam tu. Okey, saya nak berbalik kepada Jun sekejap. Jun, anda dah membuktikan pelakon harapan dan juga pelakon wanita terbaik dan yang saya perasan Jun terlibat dalam independent producer low budget punya movie. Ada tak rasa teringin nak main dengan big studio punya scale bergandingan dengan Abang Zul kita ni ke? Jun? Mampu ke saya? Boleh. Sebenarnya saya percaya pada peluang dan luck. Maknanya kalau saya ada peluang tu, adalah. Maknanya kalau tak ada, tak adalah. Jadi peluang saya banyak yang independen. Dan kebanyakannya yang independen ni pun sebab kenal saya. Kenal maknanya kenal bakat, bukan kenal saya as a Jun Lojong. Jadi peluang yang dibagi tu kepercayaan production tu lah, kepercayaan terhadap bakat saya lah. Okay, jadi Jun, peluang ya, sekarang ni Jun, semalam anda telah digunakan pelakon pembantu wanita. Sepatutnya seluruh big studios ataupun independent producers dah tak boleh deny bahawa kita ada satu bakat wanita, seorang pelakon yang serius, terlatih, laki ni pun Namron, best director, best apa ni semua. So kita harap peluang dan peluang akan lebih terbuka pada Jun untuk bersama-sama memeriahkan lagi industri filem kita ni, bukan untuk bajet-bajet independent art house movie saja tetapi mainstream movies ya. InsyaAllah saya doakan Jun yang baik-baik saja dan saya ucapkan terima kasih kepada Zul dan juga Aril. Terima kasih banyak Aril. Mudah-mudahan segala penganugeraan yang diberikan dalam Festival Filem 31 kali ini terus membakar semangat untuk anda berkarya dan berjaya dalam bidang masing-masing. Terima kasih dan bye-bye kepada Jun dan Aril. Thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Salam. Okey. Tuan-tuan dan puan, kita kembali lagi kepada kita punya dua wira kita di sini. Okey Zul, sajalah Zul. Kau peganglah award tu. Kau bacakan kepada skrin kita statement memberitahu tentang apakah pengiktirafan yang baru saja kau terima di Malaysia ni. Silakan Zul. Aku beri ruang pada kau untuk berterima kasih. Okey, lain sekali punya ucapan lah. Berterima kasih kepada fans. Pasal semalam tu mungkin tak banyak ruang kita berikan. So please. Saya pertama sekali saya nak terima kasih pada juri sebab semalam saya lupa nak cakap pasal juri. Teruk, aduh. Minta maaf semua. Terima kasih kepada juri. Saya tahu it's hard work pada juri-juri semua nak menilai. And kepada semua yang menyokong filem Sangka, kerjaya saya. Yang paling penting sekali, semua orang yang park dia orang punya kereta and pergi naik atas and pergi wayang and beli tiket. Kepercayaan tu yang bagi saya sebagai seorang pelakon, saya punya objektif saya kalau boleh, dream saya nak mengembalikan kepercayaan orang tempatan untuk sokong filem tempatan. Itulah tugas saya dalam industri seni, walaupun dalam TV ataupun panggung wayang. So alhamdulillah sangat-sangat dengan pengiktirafan yang diberi ini, saya memang tak boleh slow down. Saya kena tekan minyak. Saya tak boleh. Saya kena tekan minyak. Saya have to do more. I have to be more productive and then to give what people want more. So bagi saya pasal perbincangan tadi, for me, saya tak pernah fikir there's no such thing as what do you call this, studio, independent or whatever it is. You make it work. Whatever apa yang you ada, you make it work. And then kita here to hiburkan orang, to tell the stories, everything. As long as kita believe
dengan kita punya storylines. We start from there. Yes. Alright. So, Tuan-tuan dan puan, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi akan bersama dengan Zul dan juga Amir Muhammad selepas ini. Sebelum kita berhenti rehat, kita saksikan sedikit paparan video tentang rentetan highlights yang berlaku sepanjang Festival Filem Malaysia ke-31. Jumpa selepas ini. Saya sebenarnya tak sangka, terkejut masih pergi lagi ni. Memang tak sangka sebab diberitahu filem-filem yang bertanding semuanya hebat-hebat belaka. Dan perbezaannya dulu berapa 4 tahun saya rasa. Terperanjat sebenarnya. Dan sebenarnya peluang filem baru beri saya peluang untuk mengetengahkan bakat jika ada bakat. Tapi kalau tak ada peluang, tak guna juga. Jadi peluang dalam filem Roh ni peluang yang paling tepat lah. Beratnya adalah saya kena tambah berat badan. Sangka adalah satu memori pahit juga pada diri saya sebenarnya. Because of sangka saya kena menaikkan berat badan saya dalam masa sebulan daripada 78 kg ke 90 kg. Saya rasa benda ni paling berat sekarang dalam hidup saya juga sebenarnya. Nak pikul tanggungjawab ni kan. Dah diberi kepercayaan oleh juri-juri, diberi kepercayaan oleh Finas sendiri meletakkan saya sebagai pemenang pelakon terbaik ini. Of course kita kena bagi yang lebih baik lah untuk mengekalkan prestasi itu. Alhamdulillah sebab kita orang berjaya 2019 dapat tempat di hati penonton. And not just that, kita tahu bila malam anugerah so juri ada and then masing-masing ada cara judging masing-masing. Never cross my mind saya akan pegang trofi ini, but saya dapat tahu yang Sangka dapat masuk, so alhamdulillah sangat-sangat. But now it's just ya Allah memang nak belanja saya dengan Remy and everybody, so ya alhamdulillah. I'm feeling great. I think congratulations, Zul. And we love making the film, and this is really the payoff at the end. Exactly. But yeah, it's a great feeling. It's a real honor, humble, and thank you. Sebenarnya saya sendiri pun tak tahu sebab saya tak berada di pihak juri, tapi rasanya mereka nak beri galakan kepada pasukan muda tapi yang sungguh berdedikasi. Saya tak muda, tapi yang orang yang terlibat dalam pembikinan filem ni ramai yang pertama kali membuat terlibat dengan filem, termasuk pengarah dia sendiri. Dan yalah, alhamdulillah saya rasa dia satu galakan. Tapi sebab musabab tu saya tak tahulah. Ya. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Spotlight tanpa prejudice bersama dengan saya Zul dan juga Amir Muhammad. Kita dah tengok dah tadi Zul menyandang, memegang semangat tu dan meletakkan dia punya amanat dan juga janji-janji kehadapan dia ni. Saya nak beri ruang kepada Amir Muhammad. Amir, pegang sikit piala tu. Pegang sikit piala tu dan kau mengambil ruang ni untuk berterima kasih kepada sesiapa sahaja di luar sana. Especially saya percaya awak punya tenaga production dan team producers and everything. Silakan Amir. Okey. Buat apa yang kau menang ni? Saya nak memetik kata-kata arwah Azian Idawati. Okey. Lihatlah dunia. Aku anak wayang. Gitu. So itu menggambarkan semangat kami. Kau ni memang ada je benda kau nak ni. Meh, ceritakan sikit ni pasal maknanya dari segi seluruh warga produksi Roh. Kan? Kita hendak anda berkongsi kepayahan dan excitement. Saya percaya ramai sangat berbangga dengan apa yang dicapai. Walaupun saya rasa Zul, kita tak terlibat pun, tapi bila kita benda tu dianugerahkan, kita berasa tumpang bangga tau meh. Kita tumpang bangga tu kan. Jadi aku nak tanya soalan cepu emas ni untuk pertama kalinya bila best film kan. Kita dianugerahkan dengan $500,000 dana kandungan digital kepada penerbit lah. Okey. Malam tadi bila dia berita diumumkan dan menang, apa yang terus terlintas di kepala Amir Muhammad tentang work ataupun production yang boleh dibuat dengan dana insentif yang diberikan oleh KKM? Kebetulan kami memang merancang sebuah filem baru dan sedang membuat sebuah pertandingan skrip. Dan pemenang pertandingan skrip tu akan difilemkan. Dan pengarahnya adalah Emir Izwan juga. Ini yang horror script ya? Saya ada nampak tu. Horror/thriller. So tak semestinya horror, boleh jadi thriller. Jadi kebetulan lah kami baru umumkan mungkin 2 minggu lepas. Lepas tu dapat juga dana ni. Jadi kami akan gunakan dana ni untuk membuat filem berkenaan. Dan untuk kami 500,000 cukup untuk siapkan satu filem. Ya. 500,000 tu kalau Zul separuh kat dia je free. Jadi kita betul-betul berharap kita betul berharap maknanya sebelum dianugerahkan 500,000 tu pun memang korang dah ada plan. Memang ada plan. Dan bila dah ada top up ni maknanya aku dah lama tak pernah berlakon bawah production tau. Itu Susuk? Susuk. Dulu lama dah. Lama dah. 15 tahun dulu. 15 tahun dulu kan.
mudah-mudahan kita ni. Boleh. Aku nak ambil berkat juga dengan Zul. Okey Zul. Kita tahu kalau Zul Arifin tak available, saya panggil dia lah. Oh, aku secondary. Janganlah macam tu. Kau design untuk dia, kau design untuk aku. Zul. Ya saya. Kita tahu sekarang engkau pada level mainstream. Big studio je yang makan kau sekarang ni. Okay? And then dengan award yang kau ada ni, of course kita harapkan sekarang era OTT, era content premium. Betul. Bukan saja producers menerbitkan konten-konten untuk lokal tetapi juga untuk regional, you know. Dan saya rasa itu window yang sangat-sangat terbuka untuk kau. Maknanya mana-mana producer bukan infinities je lah. Mana-mana producer pun maknanya kita boleh keluarkan ini Malaysian Best Actor nowadays and then kita boleh ni kan. Okay, soalan aku. Selain daripada all these big studio dengan comfortable budget macam ni kan. Aku nak tanya, before this, kau pernah tak terlibat dalam filem-filem yang low budget movie yang kau pernah terlibat sebelum ni? Saya pernah shoot filem Jin dengan Pio Andre. Pio Andre before Jin. Saya memang tak pernah letakkan diri saya nak ke arah mainstream ataupun big studio or anything. Tak ada. Saya tak pernah. Saya, it's about loyalty. Bagi saya, whoever I hire saya, the minute saya sign the contract, the role is mine. Itu saya punya mindset. The role is mine. But for me to commit dalam that project, because saya pun buat TV. So bila saya buat TV, saya suka TV. Saya suka buat TV. Saya suka TV. And then bila TV dia dah ada konsep dia, and then di filem lah yang saya boleh main role. So di filem lah saya boleh ada beard, saya boleh shave my head, saya boleh buat itu. Character design kan? Exactly. So untuk saya masukkan lagi, saya perlukan space. Saya perlukan space supaya saya nak masuk lagi involve more. Then saya passion project. I don't call it indie project or anything. I call it passion project. Because passion people yang boleh work around dengan that kind. So for me it's like, look, passion project or not a big studio, my job is to act apa saja platform. Okay guys, kita akan dengar lagi selepas ini. Kita nak tahu apakah sebenarnya formula-formula ataupun pendekatan-pendekatan yang perlu digunakan oleh scriptwriter ataupun producer untuk kidnap Zul Arifin, box office punya best actor untuk buat indie project. As long as benda tu boleh menjadikan dia punya passion project. Okay. Jangan ke mana-mana, kita berhenti seketika dan kita saksikan video ni kembali selepas ini guys. Tak senang. Tiada berteman tentang kesunyian. Kau telah pergi untuk selamanya, tak kembali. Semangatmu tetap bersama. Oh tiba masa kau melangkah gegap, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya.
Baik, tuan-tuan dan puan, masih lagi bersama dengan saya Adi Ahmad Ramli, Spotlight tanpa prejudice, bersama dengan tetamu di studio Zul Arifin, Best Actor, dan juga Amir Muhammad, Best Producer untuk filem Roh. Okey. Last sikit ni. Kalau kepada ni formula tadi tu, adakah Zul Arifin akan turun kepada filem-filem type yang low budget movie as long karya dia bagus, boleh character design, kau willing to negotiate or talk or macam mana Zul? Saya buat drama. buat, Daripada kan? filem saya buat drama. Drama. Aku jumpa Kita drama shoot lah. sekali drama. So ramai orang letak, kalau drama, buat drama, filem indie, mainstream. Saya pelakon. Kalau letak dekat mana pun, as long as camera rolling, saya akan datang. But the thing is, saya nak kerja dengan orang yang obsessed. Dia mesti ada objektif. Kita buat benda ni untuk apa? Untuk apa? So dia punya objektif tak synchronize. Saya rasa macam look better maybe orang lain. So for me, there's no such thing benda tu. As long as kita dapat kerja dengan orang yang obsessed, kita excited, brainstorm together, kita nak ada objektif like, look, we want people to enjoy, people to watch, people to this. Amin. Yes. That's it. Simple je. Any platform. Alright, kita sudah berada di hujung rancangan. Kita nak banyak masa lagi. Walaupun definitely kita ada terlalu banyak lagi kita nak korek. Tapi saya nak ambil ruang ni, Amir Muhammad. Saya satu yang terkesan, saya happy dengan Festival Filem 31 tahun ini kerana ada penganugerahan bukan saja piala tetapi juga wang sagu hati dan juga wang insentif yang diberikan. Pada saya itu petanda yang baik dan juga Festival Filem pun mengangkat filem-filem yang bukan saja big budget, big production house, tetapi macam Amir dalam Roh, young talents, independent producers yang betul-betul dengan whatever benda yang boleh digadaikan untuk menjayakan satu production film kan. Amir, kalau Amir boleh tambah sedikit lagi the consistency dan harapan seterusnya yang kita harapkan daripada Finas, daripada KKMM dan juga seluruh player industri. Saya harap setidak-tidaknya setiap tahun akan ada festival filem. Sebab kita lihat sejarah festival filem ni ada beberapa tahun yang tak ada. Jadi tak seharusnya buat begitulah. Sepatutnya ada konsistensi dan juga setiap tahun buat dalam bulan yang sama. Supaya orang tahu bulan ni akan ada. Dia jadi kalender of the year kan. So orang tahu setahun sebelum tu orang dah boleh anticipate. Betul. So dia menjadi suatu topik bualan. Dan pada saya juga kalau nak galakkan pembikin filem muda, seharusnya kembalikan kategori filem pendek. Sebab Emir Izwan yang arah Roh pun sebelum ni dia menang filem pendek terbaik. Untuk filem pendek tajuk dia RM10. Jadi sayanglah tahun ni tak ada anugerah filem pendek sebab kalau kita nak lihat masa depan kita antara tempatnya adalah melihat filem-filem pendek. Filem pendek itu satu permulaan kan. Amir, sedikit Amir. Nak berterima kasih kepada Finas dan juga penganjur directly dan juga juri. Please take your space. Kita bagi sekali. Ya, kami berterima kasih kepada penganjur Finas dengan hati KKMM. yang suci dan ikhlas. Ya, dengan hati suci dan ikhlas. Cuma boleh dibuat dengan cara yang lebih konsisten. Itu antara saya sangat bersetuju. Kita bersetuju dengan benda itu supaya macam saya cakap tadi, the philosophy, the prinsip dan juga panel-panel kita ada benda yang macam you cakap award bertukar dan juga ada kita punya curator yang you cakap tadi tu. Saya rasa itu boleh difikirkan dan sepatutnya di-applykan lah. Baru kita boleh merangka long term, long journey punya print. Dan juga para orang yang terlibat dalam industri, actors, actresses yang duduk dekat luar sana, participate. Participate, don't choose, pick and choose apa yang you guys nak participate. This is the real thing and then kita participate, and then kena ada that meriahkan lagi. You can't just kita tak get involved, kita tak nak, no. This is the real thing, so participate more. I know there's a lot of out there talented people, but you have to be productive. You cannot just duduk sit still. You have to be productive. Come out, participate dalam industri. Come on, let's go. Let's do it. Good spirit. Kau memang macam trainer pun. Kita team player. We have to. Kita tak boleh. Kau sangat inspired dengan apa yang kau. For me, it's like movie is a combination. You can't do it alone. You can't do it alone. You can never do it alone. So it's a combination. So kita kena combination ramai-ramai. Depan kamera, belakang kamera. We have to be obsessed actually nak hasilkan karya ni. Zul, kita sekarang ni Spotlight ni di platform Finas. Di platform Finas. Directly kalau kau bercakap
cakap ni menteri terus dengar dan juga CEO kita pun terus dengar. Boleh, Your hope, your dream, your request. Oh. Aku rasa engkau in the position to do the negotiation ni. Saya seringkali ditanyakan berkenaan dengan industri. So masing-masing subjektifnya question, orang akan cakap industri macam ni. It's just simple je. I am the industry, we are the industry. So whatever happen, we here to stay. Whatever happen, ini berubah, we here, kita orang anak seni, we here, we not going anywhere. We here to stay, we here to entertain, we here to perform, and then we here to give our best. So everybody yang duduk dalam nak hasilkan sebuah filem tu, everybody keluar pagi-pagi and work hard for their family. So for me, I'm not a hero, but everything kalau kita buat macam tu untuk kita punya family, that's heroic. Saya suka something yang heroic dalam everything kita tengok, something heroic. So not just a hero punya role. So everybody can be a hero dalam a movie. So it's a heroic punya spirit. For me, yang itu yang motivate saya. So hopefully we can be more productive. We want to be more productive. Actually, anak-anak sini semua nak sangat produktif, but we can't just here. We need some support. So please, we here to do our best. We here. We know what we're doing actually. We know what we're doing. We just need some support, a serious support, not just a support, just a serious one. So it's time. Okay, so let's go. Matt, sebagai producer kau ni, sekarang ni kita ada trend movie for cinema and movie for small screen ataupun OTT. Kalau kau boleh bagi pandangan kau supaya benda ni mungkin boleh bagi mencetuskan idea kepada all producers dan juga content creators untuk melihat that direction in terms of what is the film making is all about, in terms of format dan sekarang dah berubah. Silakan. Sebab penonton sekarang adalah yang paling bertuah biasanya, sebab dia tak perlu keluar rumah, dia boleh tengok apa yang dia nak. Jadi ia satu cabaran kepada pengeluar juga untuk menarik minat orang. Sebab competition dia terlalu banyak. Ada jutaan benda lain yang boleh dibuat. Bukan setakat filem tapi video game dan sebagainya kan. Jadi kalau kita dapat tangkap minat orang tu, kita buat dengan betul-betul supaya mereka, seperti Zul cakap, supaya mereka percaya pada kita lah. Macam tu lah. Sebab saya percaya yang industri filem Malaysia ni yang terhebat di dunia. Ya? Macam mana tu? Sebab ada terlalu banyak filem yang kita belum buat. Jadi terserah kepada kita. Kita paling fleksibel sekali dalam dunia. Dan terserah kepada kita. Kita paling fleksibel. Betul. Kita paling fleksibel sekali. Terserah kepada kita untuk membuatlah. Okey. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan, kita berada di penghujung rancangan. Saya betul-betul berharap sebelum kita berpisah ni, kerana filem Roh adalah the best filem, kita harap Finas mungkin boleh panjangkan satu program di mana kita boleh post-mortem and kita bring all the producers, director, creative director untuk bercakapkan tentang the making, the real making of filem Roh ni, supaya benda tu boleh menjadi panduan kepada all filmmakers yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan, saya ingin kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada Zul Arifin, the best actor Festival Filem ke-31 kerana pengaruhan tu. I wish you a very good luck, brother. Jumpa you somewhere, small screen, big screen, you know. Hopefully kita work together kan. InsyaAllah. Dan juga Amir Muhammad, terima kasih Amir Muhammad. Tahniah segala usaha, perjuangan dan saya rasa benda ini berhasil. Dan 500,000 tu harap digunakan dengan baik dan kita mengharapkan another impact, another good work yang akan diproduce oleh Kuman Pictures. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana bersama dengan kami. Yang mungkin terlepas siaran live ni, sila tonton di Facebook Finas Malaysia. Saya Adin Amir Ramli mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon ampun maaf bagi pihak produksi dan juga penerbit. Kita jumpa lagi di dalam Spotlight di siaran akan datang tanpa prejudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada benda tak elok dah masuk dalam kawasan ni. Kau pun dah nampak yang dia tu bukan sebarang budak. Kena tolak bala ni. Bila bulan mengambang, kau semua akan mati. Kau buat apa lagi kat sini?